Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pelajaran kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Apa nama kitab kita? Penawar Bagi Hati. Maknanya penyembuh kepada penyakit-penyakit hati ini. Nak sembuh penyakit lain boleh jadi senang daripada penyakit hati. Sebab penyakit hati ni dia bagai duk dal, tak nampak. Bila tak nampak, nak ubat dia macam mana, maka kita kena belajar cara-cara nak ubat hati kita ni. Sambungan perbincangan kita dalam muka surat yang keempat, pendahuluan dalam muqaddimah. Kata al-muallif rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu bahawasanya ilmu tasawuf itu, ilmu tasawuf tu apa dia? Ta'rif dia. Ta'rif ilmu tasawuf tu apa dia? Ilmu tasawuf itu tanda. Lepas pada itu letak titik dua, letak kurungnya. Ini maksudnya ta'rif ilmu tasawuf. Ta'rif dia berbagai-bagai. Orang bagi tasawuf ni macam-macam ta'rif ada. Tetapi ta'rif yang kita nak di sini, ilmu tasawuf kita sudah sebut dalam muqaddimah pada perbincangan yang lepas, iaitulah ilmu tasawuf. Kalau orang dulu tasawuf ni tak ada istilah, zaman Nabi orang tak pakai istilah tasawuf. Dia pakai akhlak, ilmu adab, ilmu tazkiyatun nafsi. Jadi semua nama-nama ni menunjukkan kepada ini. Maka mari ulama-ulama kemudian, sebagaimana yang telah ditakrif oleh Syekh Ibnu Khaldun di dalam kitab Al-Muqaddimah dalam fasal yang ke-17 fi ilmi tasawuf, Ibnu Khaldun kata apa? Istilah yang mari ini, istilah ini mari kemudian, dia kata. Mari kemudian dah. Jadi bila istilah ini tidak mari pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama-ulama membahaskan masalah ini, kata la musyahata fil istilah. Tidaklah ada masalah dalam istilah. Sama ada kita nak kata tasawuf atau akhlak, tapi ilmu akhlak itu lebih sempurna. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ni diutuskan untuk menyempurnakan akhlak, budi pekerti manusia. Jadi ilmu tasawuf ini dipanggil ilmu akhlak atau ilmu as-suluk, ilmu adab, semua nama dia. Tapi apakah takrif ilmu akhlak, ilmu tasawuf ini? Tanda kat situ, pengetahuan, iaitulah ilmu yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati. Ilmu akhlak, ilmu adab, tasawuf ni ilmu kita nak tahu kedudukan hati kita ke arah mana. Sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri dan sabar, atau kelakuan yang dicela seperti dengki dan membesar diri. Jadi kita fahamlah bahawa ilmu adab, ilmu suluk, ilmu tasawuf ini satu ilmu yang membincangkan tentang hati manusia. Sama ada hati kita ni bersifat dengan sifat yang terpuji, atau sebaliknya wal'iyazubillah mempunyai sifat yang tidak baik. Jadi ilmu ni bila dia bincang tentang hati, yang baik kita kekalkan dan kita tambah, yang tak baik kita hapus dan kita baiki. Itu dia panggil al-mabadi'. Mabadi' ni prinsip. Bila nak ngaji satu ilmu, kita kena tahu ilmu apa yang kamu nak belajar. Yang kedua, adapun faedahnya. Apakah faedah belajar ilmu ni? Ilmu akhlak ini, apa dia faedahnya? Maka menyampaikan ia kepada mengkosongkan hati daripada yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu ni nak kosongkan hati kita daripada ikut benda-benda yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menghiasinya dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Ini dia panggil dalam uslub ilmu ni, dia panggil at-takhliyah wa at-tahliyah. At-takhliyah makna kosongkan tempat tu, barulah masuk orang lain. Macam satu bekas ni, kita kata satu tempat. Bekas ni penuh dah dalam ni, ada barang-barang dalam ni. Boleh ke tak boleh kita masuk benda lain? Tak boleh masuk, pasal dia sudah penuh. Maka kena takhliyah. Takhliyah maknanya buai dulu hak ni, baru masuk orang lain. Kita buai dulu sifat-sifat mazmumah, sifat yang tidak baik dalam diri kita ni. Sifat dengki, sifat hasad, sifat suka memburukkan orang, sifat apa saja, dendam pada orang, buat semua tahu tepi,
bahawa kita masuk sifat-sifat takhliyah, kita hiasi bekas kita ni, hati kita ni dengan sifat yang terpuji, merendah diri, tawadhu, kasih pada orang muslimin, berkasih sayang, berlemah lembut. Itu dia panggil at-takhliyah wa tahliyah. Tanda istilah dia tu, at-takhliyah wa tahliyah, maknanya kosongkan, isi dengan yang baik. Barulah kalau kita hati kita ni sedemikian, barulah kita dapat musyahadah, memandang kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita. Nak pandang Allah Taala atas dunia dengan mata kita tak terpandang, memang tak ada. Bila kita boleh tengok Allah, Allah Taala sebut dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi kita sebut dalam hadis, kita akan dapat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala bila pada hari kiamat nanti. Bila masuk dalam syurga, orang mukmin dapat pandang pada wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Jadi bila kita tengok wajah Allah pada waktu itu, semua sekali nikmat syurga yang ada depan kita tu kecil semua. Bidadari entah ke mana, apanya cantik mah lega kusur, semuanya kecil. Yang besarnya siapa dia? Lazat al-munajat, lazatnya kita dapat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun hantarannya ataupun maudhu'nya, tajuk yang nak dibincangkan itu, yang tadi faedah belajar, yang pertama ta'rif, yang kedua faedah belajar, yang ketiga maudhu' dia ataupun hantaran tu, maksudnya maudhu' tulis tu bahasa Arab kata maudhu'uhu, maknanya tajuk apa yang nak dibincangkan dalam kitab ini, dalam ilmu ini, tajuk apa nak dibincangkan. Itu dia panggil, dari sudut kaedahnya dia panggil tajuk apa yang nak dibincangkan. Tajuk dianya iaitulah hati manusia. Daripada pihak kelakuan yang datang kepadanya. Jadi tajuknya, poin kita nak bincang dalam ilmu ni tentang hati manusia. Bukan nak pergi jual beli, nak pergi apa tak, nak tengok hati, nak suluh hati, hati baik ke hati jahat. Adapun hukumnya, hukum belajar ilmu ni sunat ke wajib ke macam mana, maka fardu ain atas tiap-tiap yang berakal lagi sampai umur. Maknanya fardu ain itu setiap orang wajib kena belajar ilmu akhlak, ilmu adab ni. Kalau tak pandai ilmu ni, rusak kita. Apa tak rusaknya? Kalau kita buat ibadat tapi hati kita ria, tak ikhlas pada Allah Taala, ibadat kita ada faedah tak ada faedah? Tak ada faedah, kerana tidak ada ikhlas pada Allah SWT. Itu dipanggil ilmu ini di antara ilmu yang wajib fardu ain, setiap orang mesti belajar. Kalau tak belajar, boleh jadi kita buat amalan tapi amalan kita tidak diterima oleh Allah SWT kerana kecacatan yang berlaku dalam pelaksanaan amal tersebut. Yang kelima, adapun masdar ataupun tempat ambilnya. Ilmu akhlak ini di manakah sumbernya? Itu dipanggil masdar atau tempat ambil atau sumbernya, bersumberkan dari mana? Maka daripada Quran Al-Karim, ilmu ini diambil daripada Quran yang mulia dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Nabi yang sahih, yang benar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sumber kita. Adapun hadis-hadis yang maudhu', yang direka cipta oleh orang ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan sumber dalam perundangan Islam. Sumber apa? Benda tak betul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah bila kita baca kitab-kitab, kita kena teliti tentang sanad hadis. Hadis ni betul kata tak mari pada Nabi, ataupun ianya adalah merupakan sandaran orang-orang buat kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, dan adapun namanya. Nama ilmu yang kita belajar ni dia panggil ilmu akhlak, ataupun istilah mutaakhir ini dia panggil ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, ilmu akhlak, iaitulah ilmu yang membincangkan tentang hati, tempat yang nak fokus pada perbincangan kita tentang hati, dan tujuannya nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itulah bila kita ilmu ni mudah ya. Ilmu akhlak ni yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mari daripada Al-Quran Karim, cukup senang, cukup mudah kita faham. Tapi bila ilmu ini, ilmu tasawuf ni bila bercampur dengan ajaran-ajaran asing yang masuk dalam pengaruh asing. Ini ada sebuah kitab yang dikeluar oleh JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Kuala Lumpur, kerajaan, jabatan kerajaan yang panggil JAKIM. Nama dia kitab ni, tuan-tuan boleh tengok nanti, pengaruh asing dalam ajaran Islam. Pengaruh asing dalam ajaran Islam maknanya benda yang bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam orang-orang ahli-ahli ibadat ni, ahli tarekat, ahli tasawuf ni, bila berzikir bangun berdiri, menari macam orang mabuk,
Allahu Akbar. Macam orang mabuk, dia lopak lah, buka tirai laki perempuan, bercapur gaul habis. Itu bukan ajaran Islam. Hak ni mari pengaruh luar yang mempengaruhi, capur aduk habis dengan Islam. Maka itu punah. Jadi hak asalnya ilmu tasawuf, ilmu akhlak yang mari daripada Nabi, mari daripada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ilmu yang sangat murni, yang mulia, yang wajib kita kena belajar dan ketahui olehmu. Jadi dengar, itu dia panggil al-mabadi', mana prinsip satu-satu ilmu itu ada takrif dia, ada faedah dia, ada tajuk dia, ada hukumnya, dan ada masdar, sumber dia. Dan ketahui olehmu bahawasanya maksud daripada ilmu tasawuf itu membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji. Ini tujuan dia, supaya ada ia menyampaikan kepada membersihkan hati daripada sifat kecelaan. Jadi kita tengok ilmu ini duduk di mana? Nak bersih hati. Ini ada manusia ini bercakap, dia kata bila orang martabat dia tinggi, baru ada satu kes, bila orang ni martabatnya tinggi, secara mana tinggi martabat ni? Dia sudah jumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Jumpa dengan Nabi Khidir dia ni. Peringkat dianya, oleh kerana dia ni terlalu hebat, dia tak boleh seperti manusia biasa, tak boleh pakai piyuh, tak boleh pakai serbai, tak boleh pakai jubah, tak boleh. Dia kena pakaian serbai yang orang tak tahu dia ni ahli yang martabat tinggi. Pakai seluar ketat, baju cari, kadang-kadang pakai kata lagi. Orang tanya, kenapa ni? Kamu tak sampai peringkat ni. Tuan-tuan kena ingat, setinggi mana, hebat mana manusia. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dia kata, kalau mu tengok orang ni terbang atas angin, berjalan macam ada jet, macam kartun tak boleh terbang tu, nak berjalan, angin buat mari, masuk dalam sungai, berjalan atas laut, tak tergelam. Mu jangan tengok kepada orang terbang atas angin, mu jangan tengok orang jalan dalam laut, tapi kamu tengok bagaimana dia dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang ni, kenapa tak semaya ni? Saya pergi semaya Mekah, dia duduk tidur cokoh situ, semaya Mekah. Ini bukan orang panggil, bukan yang benar. Ini adalah merupakan orang-orang ajaran sesat yang membawa masuk ajaran-ajaran ini dalam pengaruh ini dalam ajaran Islam. Dan banyak berlaku. Bawa banyak kita dengar ahli-ahli tarekat, ahli-ahli yang macam ni, bila dia mengajar orang, ilmu kita ni ilmu tinggi, ilmu isi, ilmu hak ustaz-ustaz mengajar, tutup guru duk mengajar, bawa kitab tu, orang pondok duk mengajar tu, ilmu kulit dia panggil. Ada isi dengan kulit pula dah. Tak kulit isi mana lekat kalau tak ada kulit? Boleh hidup kalau isi tak ada kulit? Tak hidup. Sabar buah kelapa tu kulit tebal. Enggak apa lagi? Tempurung lagi kerah. Nak jaga isi dalam. Sedia tiba pakai isi saja tak ada kulit. Boleh hidup tak boleh hidup? Tak boleh hidup lah jawab dia cerita. Dia perli kepada orang pondok ni, orang mengaji kita ni, dia kata puak tu puak ngaji ilmu kulit, kita ni ngaji ilmu isi. Isi apa? Gemulah Allah yarham tuan guru kita Haji Abdul Rahman ni, dia kata puak-puak ni isi juga, isi neraka dia kata, bukan isi semati. Pasal jenis tak semaya, maya bakal niat, ni dia panggil ilmu isi neraka, bukan ilmu isi betul. Ini cerita ilmu isi ni. Baiklah. Dan segala anggota dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu 7 anggota. Bagi manusia ni anggota yang zahirnya ada 7 perkara. Yang pertama, mata. Letak nombor kat situ. Mata nombor 1. Dan kedua, telinga. Syekh kita ni nak bincang satu-satu ni. Macam mana nak jaga mata, macam mana jaga telinga. Dan yang ketiga, lidah. Dan keempat, perut. Dan kelima, faraj. Dan keenam, 2 tangan. Dan ketujuh, 2 kaki. Jadi semua anggota-anggota ini kita akan bahas bagaimana nak mendidik dia, bagaimana nak jaga dia, bagaimana nak kawal dia supaya dia ni tunduk semuanya kepada di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah engkau ingat. Ini poin lain. Dia biasalah kita zaman dulu ni, dia tak ada koma. Kita ni nasib baik dah ada koma ni. Dia tak ada faqarat, tak ada perenggai, tak ada apa, dia pakai begini. Dan hendaklah engkau ingat di dalam hati engkau akan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberi nikmat ia akan dikau dengan beberapa nikmat yang besar-besar. Allahu akbar. Allah taala dah beri nikmat pada kita dengan nikmat yang besar. Apa dia nikmat itu? Iaitu segala anggota engkau. Anggota kita nikmat tak nikmat?
Nikmat. Nak tahu tak nikmat? Tanya orang yang tak ada tangan. Macam mana agaknya awak ni hidup? Allah, susah dia tu. Tanya orang tak ada mata. Macam mana pula awak hidup? Susah. Nak berjalan kena orang pimpin, kena itu. Macam mana pula orang tak ada? Macam-macam susah. Jadi kita mendapat nikmat ni kita kena pelihara. Maka iaitu segala anggota engkau yang wajib atas engkau memeliharanya dan mensyukurkannya. Jadi maka wajib atas kita memelihara anggota kita ni dan mensyukuri semua perkara yang ada ni. Kalau kita tak syukur, maknanya kita menjadi seorang manusia yang tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika tiada memelihara engkau akan dia, engkau tak pelihara 7 anggota kamu ni, yang wajib atas engkau memeliharanya dan mensyukurnya, maka jika tiada memelihara engkau akan dia, nescaya selagi jadi saksi semuanya atas engkau pada hari kiamat. Tengoklah dalam kitab kita ni, ga tak ada titik, tambahlah sendirilah, nanti tak kena nak baca. Jadi selagi, kaf tu tak titik atas, jadi ga, selagi jadi saksi dia, maknanya lagi akan datang semua anggota kita ni, mulut, telinga, mata, kaki, tangan ni, semuanya akan menjadi saksi di atas engkau pada hari kiamat nanti. Semua akan jadi saksi. Seperti sebagaimana firman Allah Ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah apa tu? Tak ingat lagi surah ni, berat. Nah, surah yang kita baca sentiasa. Jadi orang Melayu ni kalau tak kena baca surah Yasin tu kira berat benar tu. Tak kena baca seluruh Quran boleh berat dah. Tapi kalau tak kena baca Yasin lagi teramat berat. Sebab Yasin ni mana-mana kita pergi, semua orang baca Yasin. Pergi masjid baca Yasin, pergi hospital baca Yasin, pergi kubur baca Yasin, habis tempat Yasin berlaku. Tapi kalau orang ni tak kena Yasin, berat ke tak berat? Termasuk dalam kes berat orang ni. Maksud dia artinya pada hari kiamat mencap, tulis mengecop, cap, Allah Ta'ala cop atas hati dia. Cop maknanya dia punya peteri atas hati itu, tak boleh cakap. Mengecop oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala mulut mereka itu. Mulut tak boleh cakap dah. Sebab kalau mulut boleh cakap, mulut yang banyak buat cari alasan. Cari alasan mulut ni, tak cakap betul dia. Jadi Allah Ta'ala cop atas mulut kita, artinya menegah ia akan dia daripada bercakap. Jadi mulut tak boleh cakap. Berkata-kata akan Allah Ta'ala oleh segala tangan mereka. Allah Ta'ala beri kepada tangan dia boleh bercakap. Jadi hak kamu duk tengok tu, tengok dalam cerita kartun, tengok tak ni anak-anak kita tengok kartun, tengok telajak nak kartun ni, tidak tangan boleh cakap dalam kartun. Angin boleh bercakap, pokok kayu boleh bercakap, batu bercakap, itik bercakap, semua bercakap. Jadi kalau kita tengok, kita kata macam mana tangan boleh bercakap? Pelik apa mu duk tengok hari-hari dalam cerita kartun, tu lah ceritanya. Dia Allah Ta'ala beri tangan bercakap, cakaplah dia. Tangan ni bagi tahu. Kalau ayat mulut, saya tak curi, tangan kata dak ya Rabbi, memang aku jual ambil benda-benda orang tu. Jadi mulut pun senyap, tak boleh kata apa. Tak boleh cakap dia banyak alasan mulut ni. Dan menyaksikan oleh segala kaki mereka itu. Allah, kaki pula saksi, kaki dia jadi saksi. Kaki kata betul sungguh dia pergi curi, mana bukti? Saya je bawa dia pergi. Tangan kata saya jual ambil. Mulut nak ayat dak tak boleh lah, tutup mulut. Padai muka dia. Kalau tidak dia jawab dak, tangan tak betul tu, silap fakta tu, balah pula sama dia. Jadi tangan bercakap, kaki bercakap, dan barang yang ada mereka itu mengusahakan dia dalam dunia, semuanya jadi saksi ke atas apa yang kita buat atas dunia ini. Maka tiap-tiap anggota bertutur ia. Bertutur maknanya bercakap. Setiap anggota ni semuanya bercakap ya dengan kejahatan yang keluar daripadanya. Ya Allah, beratnya tak berat maksud tu. Semua benda. Mata kata saya tengok benda ni maksiat, telinga kata memang saya dengar. Jadi atas dunia ni sedaplah kita. Sedap tak sedap? Sedap. Orang bunuh orang ke, orang merokok ke, orang curi ke, orang rasuah ke, kalau dia pandai cari lawyer yang hebat-hebat, pergi mahkamah lepas dia. Lepas kita lepas.
Sebab mahkamah tengok fakta, kita tak menyalahkan hakim. Hakim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ana aqdi, aku sendiri menghukumkan orang yang mari berhukum dengan aku ni ala hasaba ma asma, mengikut apa yang aku dengar, apa yang aku dengar, saksi aku dengar pendakwaan, maka aku hukum akan dia. Jadi hak sebenarnya, kalaulah manusia ni boleh cakap, dia akan menafikan benda-benda yang dia buat. Tapi oleh kerana tangan sendiri jawab, mulut jawab, telinga jawab, mata cerita saya tengok, mulut telinga kata saya dengar, nak buat apa je. Maka tiap-tiap anggota bertutur ia, mana bercakap ia, dengan kejahatan yang keluar daripadanya. Dan firman Allah Ta'ala, wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Surah apa tu? Tengok di bawah nombor 1 dia tak? Surah Fussilat ayat 22. Surah Fussilat ayat 22. Artinya, dan tiada ada kamu dahulu dalam dunia bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan daripada menyaksikan atas kamu oleh segala telinga kamu dan segala mata kamu dan segala kulit kamu. Lepas pada kulit kamu tu tutup kurungan. Itu setakat tu dia punya terjemahan ayat. Wa ma kuntum tastatirun, kamu dulu atas dunia tak boleh nak sembunyikan benda-benda ni. Bila kamu buat jahat, kamu boleh sembunyi daripada orang. Kamu boleh bersembunyi daripada orang, boleh bersembunyi daripada polis, boleh sembunyi daripada pegawai-pegawai penyiasat. Tapi kamu boleh sembunyi daripada anggota kamu. Nak jadi saksi depan Allah SWT boleh? Jawabnya tak akan boleh. Kerana apa? Kerana itu adalah merupakan Allah Ta'ala telah beri kepada mereka jawatan, iaitulah bertugas menyatakan semua perkara yang berlaku pada ketika itu. Mana kita tanda artinya, dan tiada tu tanda buat kurungan situ sampai kepada dan segala kulit kamu, tutup situ. Maknanya kita punya terjemahan tamat setakat tu. Dan tiada dapat bersembunyi daripada sekalian saksi yang tersebut melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali. Ini dia panggil taujihat. Sekarang ni kita tahu dah bahawa manusia tak boleh sembunyi daripada semua kejahatan yang dia buat. Boleh tak boleh? Tak boleh. Allah Taala sebut dalam Quran, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan akan bercakap, kaki akan bercakap. Kita tahu tak tahu dah? Semua anggota kita jadi saksi, tahu tak? Tahu. Sedar ke tidak dah? Ke tak sedar lagi? Ada orang tahu tapi tak khabar, tak sedar. Tu dia boleh buat. Hari ni berapa ramai orang tahu? Dia tahu riba tu haram, tapi pagi-pagi duk cokoh di bank riba. Dia tahu rasuah tu haram, pagi petang siang malam duk mari tukar sapu rasuah. Kita tahu benda tu halal, benda tu haram, tapi kenapa kita tak boleh berhenti? Tahu semua benda-benda yang haram, benda yang halal. Kita tahu dah. Di antara benda yang payah nak berhenti sekali di kalangan orang baik-baik, orang yang juruh-juruh macam kita ni. Orang baik dia panggil ni. Baik tak baik? Baiklah, ni boleh pergi masjid, boleh pergi suara. Tapi lidah kita tu payah nak break daripada bercakap hal orang. Payah ke senang? Payah. Ini kita nak bicara bab lidah ni. Atas masjid boleh lagi masuk cara hal, boleh ke tak boleh? Boleh. Di antara benda yang payah lagi, iaitulah nak tinggal tabiat merokok. Allahu Akbar. Hak ni payah sungguh. Kalau dia boleh bertaubat, boleh pergi masjid siang dan malam, tapi nak tinggal rokok tu payah. Bawa juga pergi masjid, bawa lagi dalam poket tu bawa. Ulama-ulama seluruh dunia dah mempunyai fatwa benda tu haram. Tok Guru ni Aziz kata apa orang isap rokok ni? Tak pernah sabah dia kata. Pergi haji, naik pergi haji Mekah. Balik pakai serbai, pakai piah, isap rokok. Dia kata tak pernah sabah dia kata. Terlalu beratnya isu orang ni. Jadi itu dia panggil ada benda-benda yang payah sangat kita nak tinggal. Pasal apa? Kita tak mujahadah sikit pun dengan nafsu kita. Kalau kita lawan sikit, berhenti kita. Tak saya lawan. Duduk main pusing sana pusing sini, duduk cari fatwa hak lama-lama, hak klasik. Ada orang kata makruh. Jadi duduk cari hak tu, duduk polah, okey, tak saya berhenti. Jadi kita kena tengok. Oleh kerana kita tahu dah bahawa anggota kita ni akan menjadi saksi. Nak sembunyi daripada benda-benda mungkar, tak akan sembunyi lagi. Semua benda akan ditayang balik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah formula? Apakah cara
Apakah kaedah untuk kita menyelamatkan diri kita daripada benda itu? Kata kita ni, kata kita ini, dan tiada dapat bersembunyi daripada sekalian saksi yang tersebut. Semua saksi ini tak boleh sembunyi kita, melainkan dengan meninggalkan kejahatan itu sama sekali. Kalau mu tak mau anggota menjadi saksi, tak mau semua benda makhluk jadi saksi, jangan buat maksiat. Sesat tak sesat masalah? Sesat. Betul tak betul kita ni? Betul? Kau tak betul? Sangat betul. Dia kata kalau kamu tak mau anggota kamu jadi saksi, menyaksikan kejahatan yang kamu buat esok hari kiamat depan Allah, jangan buat maksiat. Maka anggota kita nak kata apa? Memang dia tak buat. Tangan kata tak ada, dia tak pernah mencuri, dia tak pernah pukul orang, tak pernah itu, tak pernah ini. Kaki kata aku tak pernah berjalan pergi tempat maksiat. Memang orangnya orang baik punya ni. Sesat masalah. Sangat cantik. Taujihat ataupun saranan ataupun pimpinan yang ditunjuk oleh syekh kita ni kata apa? Kalau kamu tak mau anggota kamu jadi saksi, maka tinggalkanlah kejahatan itu sama sekali. Kerana bahawasanya tiada bercerai semuanya daripada manusia pada tiap-tiap masa dan tiap-tiap tempat. Tak bercerai. Kita ada dua kawan yang tak pernah tinggal kita. Siapa kawan kita? Siapa? Kiraman Katibin. Kiraman Katibin, dia pergi mana mau pergi, dia tulis semua. Pasal itulah bila anak bagi nasihat kepada kawan-kawan kita ni, masyarakat kita ini yang suka sangat mendedahkan aib dia sendiri, suka mendedah aib dia sendiri, dia masuk gambar-gambar dia, cerita dia, buat benda-benda dalam internet, dalam Facebook dia panggil ni. Kita bagi nasihat kata janganlah duduk dedah. Tak payah dedah. Malaikat tulis semua hak mu buat, malaikat rakam semua hak mu buat. Akhir kiamat nanti tunggu je dia tayang balik. Ni perangai orang ni atas dunia dulu. Jadi kalau kita atas dunia ni kita tayang dah kepada orang, kita dah tunjuk act dah kepada orang, seolah-olah kita tak ingat Allah Ta'ala akan tayang balik peristiwa kita. Jadi kerana itulah satu perkara yang amat malang bagi masyarakat kita ini, apabila kita memberi peluang kepada anggota kita, memberi peluang kepada makhluk-makhluk lain supaya menjadi saksi ke atas kepala kita sendiri. Dia ni akan jadi saksi atas kepala kita bahawa orang ni memang buat benda tak baik. Maka berusahalah seboleh mungkin di mana tempat, di mana keadaan kita berada, elakkan diri daripada melakukan perkara mungkar, perkara maksiat. Kata penulis ini, selagi menyebut hamba. Ini bahasa dia bahasa lama lah, tak lama apa dia tulis tahun berapa lagi tu, 50 tahun dulu. Masa tu bahasa bertukar, DBP pun letih lagi. Selagi menyebut hamba, maknanya saya ataupun hamba ataupun anak akan sebut dalam kitab kita ini 7 pasal. 7 pasal perbincangan bagi segala anggota yang 7 yang tersebut. Jadi syekh kita rahimahullah ta'ala akan sebut dalam kitab dia ni berapa? Setiap anggota itu satu bab, satu pasal. Dia akan, kitab yang pertama yang kita akan sebut dalam kitab kita ni, kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Jadi kitab yang pertama ni, kitab yang nak sebut tentang anggota yang 7. Kita ada berapa kitab ni? Tengok dalam kitab, dalam faris kita ni, pasal yang pertama, kitab yang pertama anggota 7. Kemudian kitab yang kedua pada menyatakan kalbu, jantung kita. Kitab yang ketiga pada menyatakan perangai yang dipuji. Jadi ada tiga kitab dan ada beberapa bab yang akan diperbahaskan, yang akan diperbincangkan dalam kitab kita ini insya-Allah taala. Jadi kitab yang pertama ini pada menyatakan segala anggota yang 7. Apa dia anggota 7 tadi? Coba ingat balik. Apa dia anggota 7? Mata, telinga, lagi lidah, perut, faraj, 2 tangan, 2 kaki. Jadi setiap anggota ini akan dibahaskan satu persatu mengikut turutan fasalnya insya-Allah taala. Mudah-mudahan dengan kita belajar, mudah-mudahan dengan kita menghayati ilmu yang kita ambil ini, dan insya-Allah taala setiap hadis yang disebut dalam kitab ini yang setakat ana sempat cari, kita akan cuba nyatakan tempat ambilnya, takhrij dia, dan juga menyatakan darajah-darajah hadis itu insya-Allah taala sebagaimana yang kita lakukan kepada kitab-kitab yang telah lepas. Jadi pasal yang pertama
pada menyatakan mata. Pasal yang pertama pada menyatakan mata, dimula dulu dengan mata. Lepas tu kita akan masuk pada anggota-anggota yang lain, insya-Allah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.